Saya betul-betul tak tahu macam mana cerita Tucker Carlson ni boleh terlepas dari perhatian. Sebab daripada semua benda yang mengarut, obsesi dia dengan Islam, obsesi dia dengan sosialisme, isu Cina, manipulasi, penipuan dia di internet, sokongan dan penarikan balik dia terhadap Trump. Semua benda pelik yang berlaku dengan dia. Ini yang saya langsung tak jangka dan saya sangka inilah yang akan mencetuskan kekecohan paling besar di internet. Sebab dia di luar sana seolah-olah menyokong keseluruhan gerakan pedofilia dan memang ada rakaman sebenar tentang perkara ini. Sekarang saya tak tahu kenapa saya terkejut sebab semua orang ini sama sahaja. Mereka semua kembali kepada stereotip yang sama, iaitu lelaki tua, gemuk, gila kuasa yang akhirnya terbukti sangat korup dan menjijikkan. Tapi isu ini tak menjadi bualan orang. Orang ramai tak bercakap tentang perkara ini dan saya tak percaya. Wah, saya mungkin terdengar sedikit seperti tak. Saya minta maaf kepada anda semua. Kami memang cuba elakkan membawa gelak tawanya ke platform ini terlalu kerap kerana ia membuatkan kami rasa seram sejuk. Tapi semua rakaman ini memang gila dan tak ramai yang bercakap tentangnya. Sekali lagi, saya ingat isu Islam itu dah cukup gila. Dan kemudian kenyataan beliau tentang Cina juga memang gila. Tapi yang ini memang luar biasa. Memang luar biasa. Harap anda sudah bersedia. Selamat datang ke Pushback. Saya Mira K, host anda. Pastikan anda tekan butang langgan, sukai video ini, kongsi dengan kawan, suka, komen, buat apa sahaja yang anda mahu. Kami sedang berjuang. Kami sedang mencipta gerakan Pushback. Dan jika anda mahu sertai kami sangat mengalu-alukan kehadiran anda di sini. Baiklah semua, anda sudah bersedia untuk rakaman ini yang tiada siapa jangka. Tapi rasanya kita semua patut jangka. Ya? Ya, saya rasa anda sudah bersedia. Baiklah. Mari kita baca dulu. Rakaman audio Tucker Carlson yang meresahkan. Ini daripada Gina Milan. Antara tahun 2006 dan 2011, Tucker Carlson menelpon setiap minggu ke rancangan radio provokatif Bubba the Love Sponge. Dalam perbualan lucah, dia memperkecilkan Warren Jeffs yang ketika itu berada dalam senarai 10 paling dikehendaki FBI kerana perkahwinan kanak-kanak. Lelaki ini mungkin seorang perogoh kanak-kanak, mengatur perkahwinan antara seorang gadis berumur 16 tahun dan lelaki berumur 27 tahun tidak sama seperti menarik orang asing dari jalan dan merogolnya. Okey. Kami suka perkahwinan antara orang berumur 16 tahun dan 27 tahun. Itu memang hebat. Semua orang tahu perkara itu. Apabila hos itu kemudian menceritakan tentang gadis berumur 14 tahun di sekolah anak perempuannya yang sedang bereksperimen secara seksual. Dia berkata, jika bukan anak-anak perempuan saya akan suka situasi itu. Apapun, dia bergurau bahawa Bill Clinton patut mengamalkan perkahwinan poligami dengan sekumpulan remaja. Okey, semakin lama semakin menakutkan. Sepanjang audio itu, ketiga-tiga mereka berulang kali memanggil wanita sebagai pelacur dan menggunakan kata-kata kesat lain. Saya benar-benar rasa seram sekarang. Saya tak tahu nak cakap apa. Ya, memang agak menakutkan. Ingat, Tucker Carlson. Kristian, taat, pencinta Tuhan. Dan sudah tentu suka perkara-perkara seksual yang pelik dan tidak sesuai. Mari kita dengar sendiri. Dia dipenjara kerana memudahkan rogol kanak-kanak. Apa pun maksudnya itu. Maksudnya dia dipenjara sebab dia pelik dan tidak popular serta mempunyai gaya hidup yang orang lain rasa menakutkan. Tidak. Dia adalah bersubahat dalam kes rogol kanak-kanak. Itu adalah jenayah berat dan sangat serius. Ya, bersubahat dalam kes rogol kanak-kanak memang sangat teruk. Saya rasa begitu. Maksud saya, mungkin sebab awak penyokong Islam, awak tak fikir begitu. Tapi secara peribadi, saya rasa kebanyakan orang akan setuju bahawa bersubahat dalam kes rogol kanak-kanak adalah perkara yang buruk, bukan sesuatu yang baik. Apa maksud awak bersubahat? Dia macam ada kultus agama pelik di mana dia fikir tak apa untuk awak tahu. Kahwin dengan budak bawah umur tapi dia sendiri tak buat pun. Kenapa lelaki yang sebenarnya buat yang melakukan hubungan seks dengan budak bawah umur, dia yang sepatutnya dipenjara seumur hidup? Perogol dalam kes ini telah membuat komitmen seumur hidup untuk hidup bersama dan menjaga orang itu. Jadi ia agak berbeza. Saya cuma nak jujur tentang perkara ini. Mari kita jujur tentang perkara ini. Be honest. Tentangnya. Aduh, kawan-kawan, saya cuma nak beritahu audio akan jadi lebih teruk. Ya, memang akan jadi lebih teruk. Tapi sebelum itu, sekejap saja. Kita dengar dulu sepatah dua kata daripada penaja kita. Kita perlu bercakap tentang Medicare sebab kalau anda menggunakan Medicare, fikirkan bagaimana anda memilih pelan anda. Adakah seseorang membandingkan setiap pilihan dan membantu anda mencari yang paling sesuai dengan doktor, preskripsi dan keperluan anda atau anda hanya diberikan beberapa pelan dan diminta untuk memilih? Bagi kebanyakan orang, malangnya, ia adalah yang kedua. Dan itulah sebabnya saya ingin memberitahu anda tentang chapter kerana chapter berbeza. Mereka adalah bebas dan satu-satunya penasihat Medicare yang membandingkan setiap pelan yang tersedia di seluruh negara, bukan hanya pelan yang paling menguntungkan mereka.
Mereka menyemak dokter, preskripsi, dan keutamaan Anda, kemudian mencadangkan pelan yang benar-benar sesuai untuk Anda. Penasihat mereka bergaji tetap. Jadi mereka benar-benar tidak menekan Anda supaya memilih pelan tertentu. Mereka ada untuk membantu Anda membuat pilihan yang tepat. Jika Anda sudah berada dalam pelan yang sesuai, mereka akan beritahu Anda. Jika tidak, mereka akan bantu Anda untuk tukar. Tahun lepas, warga emas yang bertukar melalui Chapter berjaya menjimatkan purata lebih $1,000. Panggilan adalah percuma, mengambil masa kira-kira 20 minit dan boleh menjimatkan banyak wang serta tekanan untuk Anda atau orang yang Anda sayangi. Dan itulah yang kami utamakan. Jadi jika Anda mempunyai ibu bapa, datuk nenek atau orang tersayang yang menggunakan Medicare, ini memang patut dicuba. Hubungi Chapter di 6106 80 3337. 610 680 3337. Dan mari kita mula berjimat sekarang. Ya, mari kita mula berjimat dan juga hentikan obsesi terhadap pedofil yang menakutkan, Tucker Carlson. Oh, aduh, maksud saya sekali lagi, kenapa saya terkejut? Saya tak terkejut pun. Apa yang mengejutkan saya ialah ada lebih banyak kekecohan. Tapi sekali lagi, ingat, obsesi baru terhadap Tucker ini datang daripada golongan pencinta kanak-kanak yang hebat dalam masyarakat kita. Awak sudah tahu apa yang saya maksudkan. Kislam. Kenapa kita tak namakan saja Kislam atau Killslam? Killslam, itu memang gelaran yang bagus. Saya tak percaya saya baru saja terfikirkan nama itu. Mari kita bincangkan tentang Killslam semua. Dia tidak dituduh menyentuh sesiapa pun. Dia dituduh memudahkan perkahwinan antara seorang gadis berumur 16 tahun dan seorang lelaki berumur 27 tahun. Itulah tuduhannya. Itulah yang mereka panggil malam jenayah berat. Kawan-kawan, seorang lelaki yang lebih tua yang memudahkan, iaitu memaksa perkahwinan yang menyalahi undang-undang adalah satu penyalahgunaan kuasa yang sangat mendalam. Sejujurnya, bagi saya ia lebih teruk daripada lelaki yang lebih tua yang berkahwin dengan gadis muda. Saya rasa mana-mana lelaki atau mana-mana wanita yang membenarkan pelacuran, pemerdagangan seks atau perkahwinan antara bawah umur dan dewasa, bagi saya, itu berjuta-juta kali lebih teruk daripada tindakan sebenar seseorang yang berumur 27 tahun, seorang berumur 27 tahun berkahwin dengan seorang berumur 16 tahun. Kerana mereka membenarkannya dalam masyarakat mereka dan mereka menekan gadis-gadis serta menggunakan kuasa mereka untuk menghalang orang daripada keluar dari situasi itu. Saya tidak tahu siapa lelaki berumur 27 tahun ini. Saya tidak tahu apa cerita di situ. Tetapi jika ada lelaki di luar sana yang membenarkan perkahwinan seperti ini, yang menjalankan ajaran sesat itu, walaupun dia sendiri tidak melakukannya, bagi saya itu jauh lebih teruk. Seperti, sekali lagi, bukanlah jauh lebih teruk sangat. Saya mungkin sedikit melebih-lebihkan, tapi mari kita tarik diri sekejap daripada perkara ini. Mari kita bincangkan perkara ini, boleh? Jika Anda ada seorang lelaki yang lebih tua yang melihat seseorang merogol seorang bawah umur, bagi Anda mana yang lebih tidak selesa? Orang yang melakukan perbuatan itu atau orang yang hanya melihat, membiarkan dan tidak menghentikannya? Saya rasa mereka sekurang-kurangnya sama. Sekarang, jika ada seseorang yang melakukan perkara ini berkali-kali, mengatur supaya seseorang boleh merogol seorang bawah umur, dan ia berlaku berulang kali, bagi saya itu benar-benar jahat, sangat jahat. Kedua-duanya jahat, tetapi itu benar-benar jahat. Jadi alasan untuk perkara ini agak tidak masuk akal. Maafkan saya, sekarang lelaki ini mungkin begitu. Tommy, Saya bukan. saya cuma beritahu awak, mengatur perkahwinan antara seorang yang berumur 16 tahun dan seorang yang berumur 27 tahun tidak sama seperti menarik orang asing dari jalan dan merogolnya. Itu mengarut. Tapi awak tahu tak, dalam pengalaman saya yang singkat, apa yang buat wanita teruja ialah berdebat dengan mereka. Betul tak? Iya. Bren, saya tak pernah guna itu. Betul tu. Awak berdebat politik dengan seorang wanita dan terus je, tahu tak, terus terang je, terutamanya tentang feminisme. Kalau awak bercakap dengan seorang feminis dan dia kata, awak tahu, lelaki sebenarnya perlu lebih sensitif dan sebagainya. Tidak sebenarnya, lelaki tak perlu jadi lebih sensitif. Awak cuma perlu diam dan ikut saja apa yang disuruh. Dan relax sikit. Mereka suka macam tu. Lexus Stewart, kami selalu jumpa dia. Dia nampak macam truck. Ya, memang pun. Mereka sangat kampung. Dia nampak sangat keterlaluan. Saya suka dengar perkataan itu keluar dari mulut. Oh ya, saya melangkah ke atas saya. Dia nampak apa? Sekarang teruskan. Dia memang nampak sedikit kampung. Bila awak cakap gitu, saya cuma setuju dengan awak. Saya tak boleh. Ada sesuatu yang sangat merendahkan tentang lelaki yang anggap diri mereka, awak tahu, insan bermoral. Lelaki yang anggap diri mereka sebahagian daripada agama, tapi bercakap begini tentang perempuan. Sangat jelas bagi saya bahawa tugas seorang lelaki adalah untuk melindungi dan mempertahankan wanita, bukannya merendahkan dan memperlekehkan mereka. Dan bila mereka cakap benda macam ni, seluruh jiwa saya rasa terganggu bila mereka cakap macam, ya, mereka suka bila kita lawan mereka.
Saya memang tak guna perkataan itu. Saya untuk Tucker Carlson tonight di MSMA mengatakan seorang gadis yang menemui kandungan seperti itu. Maksud saya dengar dia. Maksud saya, sekarang saya peminat brand. Jadi, okey, saya nyatakan kecenderungan saya secara terus terang di sini. Tapi saya dengar dia bersama dengannya dan saya cuma nak bagi dia hukuman seperti yang dia katakan. Saya sebenarnya nak bila dia sedang baring. Saya cuma nak bagi dia hukuman yang dia sangat perlukan, katanya. Saya cuma nak bagi dia hukuman yang dia sangat perlukan. Adakah Tucker Carlson sudah berkahwin pada masa ini? Jom kita semak. Perkahwinan Tucker Carlson. Jom tengok. Okey. Bila dia berkahwin? Okey, dia telah berkahwin dengan Susan Andrews sejak tahun 1991. Mereka mempunyai 4 orang anak bersama. Perkahwinan jangka panjang, lebih 30 tahun. Okey. Lelaki ini sudah berkahwin. Dia sudah berkahwin. Dan dia kata dia mahu memberi seorang wanita lain pukulan di punggung yang kononnya sangat diperlukan. Saya dah cakap dia bukan seorang Kristian sejati. Dia berada di katil awak pada waktu malam. Awak tahu siapa yang ada dalam bilik tidur dia dan apa yang mereka buat. Tiada siapa, hanya dia seorang. Bila dia duduk di asrama dan budak-budak perempuan ni mula bereksperimen, tahu-tahu saja awak akhirnya perlu berdepan dengan seorang lesbian. Saya tak rasa mereka sedang menerangkan. Tahu-tahu saja, Brand, apa yang berlaku di asrama. Tak ada apa-apa. Saya tak ada PSP nak main. Saya tak ada apa-apa pun. Mak ayah saya pun tak ada di sini nak beritahu yang mereka sayang saya dan lelaki-lelaki intik selimutkan saya waktu tidur. Jadi inilah Trixie dan dia nak teroka badan saya sikit. Jadi jom kita buat gila. Wow, kalau itu bukan anak perempuan, awak tahu. Kalau itu bukan anak perempuan saya memang suka situasi itu. Ingat, lelaki ini sudah berkahwin. Yang satu lagi, anak perempuan saya memang suka situasi itu. Saya rasa itu agak mustahil. Walaupun itu kedengaran pelik, berapa umur anak perempuan awak? 14. Saya suka wanita, tapi mereka sangat primitif. Mereka ni mudah saja. Mereka tidak begitu sukar untuk difahami. Meletakkan Paris dan Brittany dalam iklan bersama Obama adalah contoh klasik percampuran kaum gaya lama, selatan lama. Uncle Tom, ini gaya selatan lama. Dua gadis muda kulit putih ini akan bercinta dengan seorang lelaki kulit hitam. Kau kata dia akan datang untuk anak perempuan kau yang putih suci itu. Dengan meletakkan dua. Antara pelacur putih terbesar di Amerika. Kau nak kongkek Sarah Palin. Ya, yang itu memang betul. Memang betul. Aku setuju dengan itu. Aku rasa kasihan pada wanita yang tak menarik. Bukan salah mereka pun kan? Apa yang lebih baik daripada hoki, ganja dan pelacur? Maksud aku, tapi kau tahu, pertama sekali, tak ada wanita Kanada yang kau nak bayar untuk tidur dengan mereka. Sesiapa yang jawab isteri trofi aku adalah harta kegemaran aku. Memang Wira aku. Aduh, sekali lagi saya tak tahu kenapa kita terkejut. Tak ada apa yang perlu dihairankan. Lelaki media kulit putih tua ni memang tak mengejutkan langsung. Tapi sekali lagi, kenapa perkara ni tak dibincangkan sebanyak itu? Kenapa? Kenapa orang ramai tak macam menjijikkan? Lelaki keji yang cakap benda-benda menjijikkan dan keji. Bagi saya, seorang lelaki yang tak cukup hormat pada isterinya sehingga sanggup cakap benda-benda macam tu secara terbuka adalah lelaki yang memang tak boleh dipercayai. Mungkin itu satu keterlaluan, mungkin itu satu standard yang terlalu tinggi. Tapi bagi saya, salah satu cara paling cepat untuk tahu sama ada kita boleh percaya seseorang ialah tengok macam mana dia bercakap tentang orang yang dia pilih untuk dikahwini seumur hidupnya. Dan bukannya dia cakap apa-apa tentang isterinya secara khusus, tapi hakikat bahawa dia begitu selesa bercakap macam ni tentang wanita lain walaupun dia sudah berkahwin, itu memang langsung tidak menghormati isterinya. Dan kalau awak sanggup tidak menghormati pasangan sendiri, awak sanggup untuk tidak menghormati apa saja. Oh ya, kalau awak salah seorang yang suka bercakap buruk tentang pasangan secara terbuka, malulah sikit sebab itu cuma buat awak nampak macam manusia sampah macam Tucker Carlson sekarang ni. Terima kasih kerana beri perhatian pada perkara ini.